Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya harap kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam PDPR 7 dalam topik adab, iaitu berjual beli dengan berhemah. Sebagai rujukan, kamu boleh buka muka surat 166 buku teks pendidikan Islam. Baiklah, sudahkah anda bersedia? Baik, mari kita mulakan. Objektif pembelajaran. Okey, yang pertama, menyatakan maksud jual beli dengan betul. Yang kedua, menyenaraikan adab penjual dan pembeli dengan betul. Yang ketiga, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjual beli. Okey, itu adalah objektif pembelajaran kita hari ini. Pengertian. Kita tengok pengertian jual beli. Apa maksud pengertian? Apa maksud jual beli? Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek, harta atau manfaat. Itu adalah jual beli. Jual beli ialah akad pemilikan. Ada 3 poin kat situ. Akad pemilikan harta, memberikan kesan secara kekal. Itu adalah maksud jual beli. Kalau Ustaz tanya, kamu kena jawab, kena ada 3 poin tu. Ada 3 poin tu, baru dapat 3 markah. Okey, seterusnya. Dalil nakli dan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Okey, apa dia hukum jual beli? Jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Jadi kalau Ustaz tanya, apakah hukum jual beli? A. Wajib. B. Sunat. C. Harus. D. Haram. Jawapan dia, hukum jual beli ialah harus. Okey, seterusnya. Sebagai seorang penjual, apa adab-adab yang kamu kena amalkan? Yang pertama, mesra dan mudah senyum. Kamu kena mesra, kena bertegur sapa, apa khabar, kena mudah senyum. Yang kedua, jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Yang ketiga, menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada khinzir. Okey, yang keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Yang kelima, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Pelanggan ni macam orang putih selalu kata, the customer is always right. So awak kena sabar dan bertolak ansur. Yang keenam, tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Awak tidak simpan barang tu, macam sekarang ni gula kan. Awak simpan stok gula, lepas tu kemudian bila kedai-kedai lain dah tak ada gula, awak jual
gula dekat kedai awak dengan harga yang lebih mahal. Itu tidak boleh memonopoli maksudnya. Nombor 7, mengelakkan elemen riba. Tak boleh awak kalau macam kata pembeli tu nak berhutang dengan awak tak boleh mengamalkan riba. Oh, hari ni kalau awak tak lambat bayar, awak kena bayar. Katalah barang tu harga RM3, esok awak lambat bayar, kena bayar RM3.50. Itu namanya riba. Tak boleh. Okey, seterusnya. Sebagai seorang pembeli pula, adab seorang pembeli, okey, yang pertama, berkomunikasi secara baik. Awak kena tanya dengan penjual tu, "Pakcik, berapa harga barang ni? Boleh saya tahu berapa harga barang ni?" Nombor 2, tidak membeli barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada khinzir. Yang ketiga, menyenangkan urusan penjual. Yang keempat, tenang dan tidak banyak kerena. Kena tenang, jangan gopoh-gopoh. Yang kelima, sabar menunggu giliran ketika membeli. Kena sabarlah, lagi-lagi musim PKP ni kan. Kita nak masuk ke mall, nak masuk kedai runcit kena beratur kan, kena sabar. Yang keenam, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Lepas kakak cashier tu dah selesai, dah bayar, cakaplah terima kasih kat dia. Nombor 7, mengelakkan pembaziran. Beli barang yang patut je. Jangan beli barang yang awak rasa awak dah ada dan baik lagi. Nombor 8, bertimbang rasa terutama ketika kekurangan kekurangan stok barangan. Kalau macam gula tak ada, tak apalah. Janganlah marah-marah pakcik tu. Carilah kedai lain kan. Okey. Baiklah, seterusnya. Kita kena mencontohi Rasulullah dalam berjual beli. Macam mana kita nak mencontohi Rasulullah dalam berjual beli? Okey, Rasulullah yang pertama bertolak ansur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Kita kena bertolak ansur. Tak bolehlah nak memaksa-maksa. "Pakcik, saya nak benda ni pakcik. Kalau tak ada nanti saya viralkan pakcik." Tak boleh. Yang kedua, jujur dan amanah. Sebagai seorang penjual, sebagai seorang pembeli, awak kena jujur dan amanah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapatkan keberkatan hidup. Kalau kita jujur, kalau kita amanah, barulah dapat keberkatan hidup kita. Hidup kita diberkati oleh Allah. Tak adalah susah je hidup kita kan. Okey. Seterusnya, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Yang pertama, seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu seekor unta. Para sahabat mempunyai unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki itu. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar diberi sahaja untuk unta yang lebih baik itu, supaya Allah Subhanahu wa taala menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa akan datang, kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurna. Maksudnya ada seorang lelaki ni dia datang nak minta hutang. Hutang dia adalah seekor unta. Jadi sahabat Nabi ni dia pun ada seekor unta juga. Unta dia lagi gemuk, lagi besar, lagi kuat. Kemudian Rasulullah kata, bagilah unta yang lagi elok tu, supaya nanti Allah akan gantikan
pemberian awak tu dengan sesuatu yang lebih baik. So kita itu maksudnya hak orang lain. Supaya Allah dapat menggantikan hak kita dengan lebih baik. Okey, sebagai seorang penjual dan pembeli, kita kena mengamalkan adab seorang penjual, dan juga sebagai seorang pembeli, kita kena mengamalkan adab seorang pembeli. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran kita hari ini. InsyaAllah Ustaz akan masukkan soalan dalam Google Classroom dan nanti cuba buat dan hantar untuk Ustaz semak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.